Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan belajar bab 4 KSSM iaitu tajuk indeks, set dan logaritma. Okey, mari kita imbas kembali apakah itu indeks. Ada beberapa konsep yang telah pelajar-pelajar belajar semasa menengah rendah. Antaranya ialah A kuasa N. Ini yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan A kuasa N ialah A darab A darab A darab dot yang mana sebanyak N kali. Okay, mari kita tengok contoh. Okay, contohnya kita ada 2 kuasa 4. So, apa kita akan buat? 2 didarab sebanyak 4 kali. So, 2 darab 2 darab 2 darab 2. Tak perlu dot sebab memang kita tahu dia didarabkan sebanyak 4 kali. Yang mana kalau kita darab 2 darab 2, 4, 4 darab 2, 8, 8 darab 2, 16. Okey, ini jawapan dia. Okey, mari kita lihat konsep yang kedua iaitu indeks negatif. Indeks negatif adalah salingan kepada indeks positif iaitu 1 per. So, kita hafal dengan indeks negatif akan jadi pecahan. Pecahan dia mesti 1 per. Okey, mari kita lihat contoh. Contohnya kita ada 2 kuasa negatif 3. Dia adalah sama dengan 1 per 2 kuasa 3. Yang mana kita tahu 1 per 2 kuasa 3 ialah 1 per 8. Okay, ini konsep yang kedua. Indeks negatif akan jadi pecahan. Okay, mari kita lihat konsep yang ketiga yang telah dipelajari iaitu indeks pecahan. Indeks pecahan ialah punca kuasa. A kuasa 1, punca kuasa N. Okey, kita boleh hafal. Kalau indeks tu pecahan, dia akan bertukar jadi punca kuasa. Okey, contohnya kita ada 8 kuasa 1 per 3. Dia ialah sama dengan 8 kuasa 1 punca kuasa 3. Dan kalau kita kira guna kalkulator, kita akan dapat 2. Okey, dan konsep yang seterusnya yang kita pernah belajar dahulu ialah indeks pecahan dengan M per N. Sama juga bacaan dia. A kuasa M punca kuasa N. Okey, so kita lihat contoh jika ada 4 kuasa 2 per 3 samalah juga dengan 4 kuasa 2 punca kuasa 3. Kalau kita nak permudahkan lagi, dia akan jadi 16 punca kuasa 3. Kita boleh stop. Sebab kalau kita tekan kalkulator, dia akan keluar pecahan. Okey. So, apakah antara hukum-hukum baru yang ada dalam bab ini? Okey, hukum yang baru kita nak belajar untuk tingkatan 4 ialah yang pertama, kita kata kat sini hukum indeks. Yang pertama ialah hukum pendaraban. Okey, untuk hukum pendaraban, sekiranya A ni kita panggil dia tadi, A ni kita kata asas dan M dan N ialah indeks. Okey, jika asas kita sama, maka dari segi hukum pendaraban dia akan jadi tambah.
Okey, so kita boleh lihat contoh. Contoh kita ada 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 4. So, dia adalah bersamaan dengan, kita cek dulu. Kalau asas sama, kita boleh tulis kali sahaja 3 dan dia darab. So, kita akan ambil indeks dia tambah. So, 2 tambah 4 samalah juga dengan 3 kuasa 6. Okey, kita boleh stop sekiranya soalan hanya permudahkan. Ini adalah konsep yang pertama. Okey, tapi kita kena juga perhatikan sekiranya dia beri dalam keadaan 3 kuasa 2 darab 9. Okey, sebenarnya dia masih boleh guna hukum pendaraban yang mana awak mesti tukarkan dahulu 9 kepada 3 kuasa 2. So, dia jadilah 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 2, 4. Okey, ini jawapan yang pertama tadi dan ini adalah jawapan yang kedua. Okey, kita lihat pula untuk hukum bahagi. Okey, kalau kita ada hukum bahagi iaitu hukum yang kedua, jika kita ada A bahagi A akan dapat A M N, dia akan jadi tolak N. So, apa kita dapat kat sini? Kalau bahagi dengan asas yang sama, indeksnya kita tolakkan. Okey, contohnya. Kita ambil satu soalan. Contohnya, 4 kuasa 5 bahagi 4 kuasa 2. So, dia akan jadi sama dengan 4 kuasa 5 tolak 2 bersamaan dengan 4 kuasa 3. Okey. Kalau dengan indeks negatif, contohnya 4 kuasa 3 bahagi dengan 4 kuasa negatif 1. Kita tak perlu tukarkan indeks negatif kepada pecahan. Cukuplah kita guna hukum bahagi jadi tolak. So, 4, 3 tolak negatif 1. Letak di dalam bracket. So, dia akan jadi 4 kuasa 4. Okey, itu adalah hukum yang kedua. Untuk yang seterusnya adalah hukum yang ketiga iaitu hukum kurungan ataupun bracket. Yang mana kalau kita ada A kuasa M didarab sebanyak N kali samalah juga dengan A kuasa M darab N. Okey, so bracket bermaksud darab. Okey, contohnya kita ada 5 kuasa 2 kuasa 3. Kita akan jadikan dia 5 kuasa 2 darab 3 samaan dengan 5 kuasa 5. Okey, kita tengok contoh B. Jika kita ada 2x kuasa 3 kuasa 2. Okey, ni kita kena hati-hati sebab sini ada 2 term. Okey, ada nombor 2, ada huruf X. So, 2 kena kuasa 2. Sebab sini ada nombor 1. 1 darab 2, 2. Okey, kemudian kita ada X kuasa 3 dengan bracket dia akan jadi darab. So, jawapan kita adalah 4 darab X kuasa 6. Okey, untuk darab biasanya kita tak perlu tulis. Kita boleh terus tulis 4 X kuasa 6. Okey, ini adalah antara beberapa konsep asas yang ada dalam indeks. Okey, so kita perhatikan balik tadi ada 3 hukum iaitu hukum yang pertama. Okey, hukum yang pertama hukum darab, yang kedua bahagi dan yang ketiga
bracket. Okey, dengan 3 hukum ni kita digalakkan menghafal sifir. Okey, kita ada sifir untuk indeks. Okey, kita perhatikan sedikit kat sini. Katakan kita ada sifir 1 tak perlu sebab 1 tak ada apa-apa masalah. Kita mulakan dengan sifir 2. 2 kuasa 0. 2 kuasa 1. 2 kuasa 2. 2 kuasa 3 dan seterusnya. Okey, kita akan dapat 2 kuasa 0. Apa-apa saja nombor yang kuasa dengan kosong, jawapannya 1. 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 3, 8. 16. 32. 64 dan seterusnya. Okay, macam mana dengan sifir 3? Kalau 3 kuasa 0, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3, 3 kuasa 4 dan seterusnya. Okay, kalau kita senaraikan kat sini, 1, 3, 9, 27, 81 dan seterusnya. Begitu juga dengan sifir-sifir lain, kita kena biasakan diri dengan semua sifir 2 hingga 9. Jika kita nak jimatkan masa mencuba dengan kalkulator. Kerana soalannya akan berteraskan nombor-nombor daripada sifir yang ada. Okay. So, kita akan cuba tengok satu soalan kat sini. Okay, contoh soalan dengan penyelesaian. Yang pertama, dia boleh kata soalan selesaikan. Okey, untuk soalan selesaikan, katakan sini dia bagi soalan 32 kuasa 2x 32 kuasa 3 x tolak 1 sama dengan 16 kuasa 2x tolak 1. Okey, apa yang kita dapati kat sini? Kita dapati nombor 32 dengan 16 ada sifir berapa? Cuba kita perhatikan balik tadi, 32 dengan 16. 32 dengan 16 ada pada sifir. Okey, ni 2 kuasa 5. So, kita akan tukar 16 jadi 2 kuasa 4. 32 kita akan tukar jadi 2 kuasa 5. Okey, so kita pergi balik pada soalan tadi. Okey, 32 kita tukar pada 2 kuasa 5. 16 kita tukar pada 2 kuasa 4. Okey, so macam mana dengan 3x tolak 1? Letak di dalam bracket. Okey, ni 2x tolak 1. Boleh letakkan dia dalam bracket. Okey, apa kita nampak? Apa yang kita perhatikan di sini? Ni kita kata sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, dan kita ini asas, ni pun asas. So, kita keluarkan dia punya indeks sahaja. Tadi indeks dia tulisan dia kecil, kita boleh besarkan. Tak perlulah kita tulis kecil seperti dalam soalan. Sebab sekarang kita sedang buat pengiraan. Okey, so 15x tolak 5 sama dengan 8x tolak 4. Okey, kita boleh cuba selesaikan. 15x tolak 8x sama dengan negatif 4 tambah 5. So, 7x sama dengan 1. So, x kita ialah 1/7. Okey, ini jawapan untuk contoh yang tadi ya. Okay. So, ini soal contoh 1. Cuba kita tengok pula contoh yang ada dalam buku teks muka surat 94. Okey, ni cikgu ambil contoh yang kedua, 3 dan 4. Okey, kita pergi dekat contoh yang kedua dulu. Macam mana nak selesaikan sekiranya soalan beri 2 kuasa x tolak 2 sama dengan
2 bracket 16. Okey, kita cuba ingat balik tadi 16 ni ada tak dalam sifir 2? Ada, iaitu 2 kuasa 4. Apa maksud bracket? Bracket maksudnya darab. So kita boleh transform dia punya bentuk kepada 2 kuasa X tolak 2 sama dengan 2 darab 2 kuasa 4. Okey, kat sini kita akan dapati hukum darab tadi. Ni ada hukum darab A darab A. Ingat balik, kalau asas dia sama, ada hukum darab. Hukum darab tadi kata boleh jadi tambah. Okay, so apa M kita kat sini? 1. Okey, so kita pun selesaikan sebelah kanan. 2 kuasa 1 tambah 4. Sebelah kiri tak ada apa-apa perubahan. Okey, so kita dapat kat sini jawapannya ialah X tolak 2 sama dengan 5. So X kita ialah 7. Okey, so kita dah settle soalan yang kedua tadi. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Okay, soalan ketiga daripada buku teks tadi, dia cakap 25 kuasa X tolak 5 kuasa 3X tolak 4 sama dengan 0. Okey, masa kita belajar tadi, kita ada hukum A darab A bahagi A. Kita ada tak hukum A tolak A? Ada tak hukum A tolak A? Tolak. So, tak ada. Bermaksud, tolak kat sini tak ada hukum. Tiada hukum. So, apa kita buat? Kita hanya perlu, mula-mula kalau dia sama dengan kosong, ini satu kelebihan untuk kita, yang mana kita boleh pindahkan satu asas ke sebelah kanan. Okay, so 25 kuasa X sama dengan 5 kuasa 3X tolak 4. Okey, dan kita kena tahulah sifir 5 ada 25, iaitu 5 kuasa 2. Sini memang 5. Okey, apa yang tertinggal kat sini? X. Okey, tulis balik X. Apa yang tertinggal kat atas ni adalah 3X tolak 4. So, seperti konsep tadi, asas sama kiri dan kanan. Kita boleh keluarkan indeks dia sahaja, iaitu 2 kuasa X sama dengan 3X tolak 4. Okay, so bila kita kira, kita akan dapati jawapannya ialah 3X tolak 2X sama dengan 4. Pindahkan 2X ke sebelah kanan, negatif 4 pindah ke sebelah kiri. Okay, 3 tolak 2, 1X sama dengan 4. Tulis semula X sebagai subjek. So, X ialah 4. Okey. Contoh seterusnya, contoh yang keempat daripada buku teks. Okey. Soalan dia kata kat sini 4 kuasa 2, 4 bracket 2 kuasa M tambah 1 sama tolak 16 kuasa M sama dengan 0. Okey, kes ni sama. Kita nampak 4, 2, 16. Semua ada asas 2. So, kita berminat untuk tukar. Dan kita nampak tolak kat sini tak ada hukum. Kita boleh pindahkan dia ke sebelah kanan. So, dia akan duduk kat sini 16 kuasa M. Sebelah kiri kekal 4, 2 kuasa M tambah 1. Apa kita buat? Kita ada 4, kita tukar kepada asas 2. Bracket tukar jadi darab. Ini ada 2. Ini pun ada 2. Cuma 2 ni, 2 dia kuasa 2, 4. 2 ni memang ada indeks M tambah 1. Dan 2 ni indeks dia ialah 4. So, M ni kita kena tulis semula. Okey, tadi ada hukum tak kalau darab A darab A? Ada, dia akan jadi tambah.
So 2 kuasa 2 tambah M tambah 1 sama dengan 2 kuasa 4 M. So kita nampak asas dia sama, kiri kanan. Kita boleh selesaikan indeks sahaja. 2, okey. Tadi kita dah tambahkan 2 tambah 1 dapat 3. 3 tambah M sama dengan 4 M. So kita tak nak number negatif, kita pindahkan M. 3M sama dengan 3. So M sama dengan 3 bahagi 3. So M ialah 1. Okey, ada satu soalan ekstra yang mana kita jangkakan lebih susah sedikit, iaitu contoh lain ya. Kita ambil contoh tadi jam 4, so kita ambil nombor 5. Katakan kita diberi 2x tambah 4 tolak 2 kuasa x tambah 3 sama dengan 1. So, dekat sini kita dapati tolak kat sini tak ada hukum dan sini sama dengan 1, bukan kosong. So ada masalah sikit, kita tak boleh pindahkan ni ke sebelah kanan. Tak boleh. So apa kita buat? Okey. So kita akan cuba buka hukum tambah dan hukum tambah ni. Indeks tu kita akan buka. So kita kena ingat tadi yang ni tak ada hukum ya. Okey. So kita akan start, kita akan buat macam ni. 2 kuasa X darab 2 kuasa 4. Okay, mana datang benda ni? Ingat semula lah yang tadi tu. Kalau A darab A, jadi A sahaja. Ini adalah A kuasa M tambah N. Ini adalah A darab A. Okay, ini adalah timbal balik. Maksudnya kita ke belakang semula. Okay. So kita dah settle sebelah satu ni. Kita akan sambung kat sini tolak. 2 kuasa X darab 2 kuasa 3 sama dengan 1. Okey. Kita tahu 2 kuasa 4, 2 kuasa 3 ini adalah nombor. So kita boleh buat cara yang pertama. Kat sini akan jadi 2 kuasa X darab 8. Okey. Kat sini titik ni bermaksud darab. Sini adalah, kat sini kita ada kesilapan sikit. 2 kuasa X darab 16 dan sini 2 kuasa X darab 8 sama dengan 1. Kalau tak nak letak titik, kita boleh buat bracket. Okey, ni sama macam kita sebut 16 X tolak 8 X. Kita punya bacaan kiraan itu sama seperti 16 X tolak 8 X. Tapi untuk kes ni kita bacaan dia seperti pemfaktoran. Okey, supaya kita nampak, kita boleh buat pemfaktoran yang mana yang sama kat sini adalah 2x. So kita boleh keluarkan 2x kat luar. So siapa yang tinggal dalam bracket ni dengan operasi tolak tadi. Okey, 2x dah keluar, tinggal 16. Okey, 2x dah keluar, tinggal 8. Okey, so sama dengan 1. So 2 kuasa X, 16 tolak 8 ialah 8, sama dengan 1. Okey, so 2 kuasa X sama dengan 1 bahagi 8. Okay, 8 dengan 2 tadi ada indeks, ada asas yang sama. Okey, so kita akan tukar. 2 kuasa X sama dengan 1 per 2 kuasa 3. So jadilah dia kat situ. 2 kuasa X sama dengan, ingat balik tadi kita dah belajar awal, 1 per 2 kuasa 3 sama dengan indeks negatif. So X kita ialah negatif 3. Okey, semua soalan yang meminta kita selesaikan bermaksud, okey, soalan yang kata selesaikan. Selesaikan maksudnya ialah cari nilai. Apa
Soalan yang ada sama ada X, Y, M, apa-apa saja unknown yang ada dalam soalan. Okay, dan untuk indeks, kita kena faham dia mesti ada asas yang sama. Dan kita jangan keliru kalau ada tolak. Tolak ni bukan hukum. Okey, sekarang kita akan lihat tajuk seterusnya iaitu 4.2 cert. Okey, sebelum kita berkenalan dengan cert, kita cuba berkenalan dengan nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. Okey. Kita pernah tak jumpa nombor macam ni, 0.3, 3, 3, 3, banyak 3 dalam kalkulator. Ataupun kita mungkin jumpa 0.111111. Ada banyak lagi. Mungkin juga kita jumpa 0.25 sahaja. Atau mungkin kita jumpa 0.5 sahaja. Okey, semua nombor-nombor ini sebenarnya boleh ditukar kepada pecahan. Contohnya kita pun sedia maklum kalau 0.333 ni adalah 1/3. Kalau 0.1111 adalah 1/9. Kalau 0.25 adalah 1/4. Manakala 0.5 adalah 1/2. Semua nombor-nombor ini adalah pecahan. Okay, tengok betul-betul, ini adalah pecahan. Manakala semua perpuluhan yang ada ini, kita panggil dia adalah perpuluhan berulang. Okey, untuk untuk sampai 0.11, kalau dia berulang, kita kata dia adalah perpuluhan yang berulang. Sebab dia ada nombor yang sama berulang banyak kali dan dia boleh tukar jadi pecahan. Okey. So, jika perpuluhan yang tak boleh tukar jadi pecahan, contohnya mungkin kita ada 0.2568. Kita tekan kalkulator sekalipun dia tak ada apa-apa jawapan untuk pecahan. Okey, kalau kita perhatikan pula beberapa perpuluhan lain, ada banyak yang kita biasa tekan kalkulator keluar nama-nama yang tidak berulang. So yang ini memang tak dapat ditukarkan kepada pecahan. So kita boleh buat kesimpulan kat sini, perpuluhan yang berulang yang boleh tukar jadi pecahan, yang ini kita panggil sebagai nombor nisbah. Semua nombor-nombor ini perpuluhan yang boleh berulang ataupun dia boleh tukar jadi pecahan, kita panggil sebagai nombor nisbah. Manakala perpuluhan yang tidak boleh ditukar kepada pecahan, kita panggil dia nombor bukan nisbah. Nombor bukan nisbah. So, apa kaitan dia dengan cert? Okey. So, kaitan dia dengan cert ialah nombor. Cert ni adalah suatu nombor punca kuasa suatu nombor punca kuasa dengan jawapannya bukan nombor nisbah. So, jika kita dapat jawapannya nombor bukan nisbah, maka dia adalah cert. Contohnya, kita boleh cek beberapa punca kuasa. Contoh kita ada punca kuasa 2, punca kuasa 8, punca kuasa 16. Cuba kita semak. Contohnya punca kuasa 2, kita ambil kalkulator dan tekan punca kuasa 2, kita dapat. Di situ dia akan bagi 1.41421356.2.
Okey, kalau kita tekan pula punca kuasa 8, dia akan bagi 2.8284 panjang. Kalau kita tekan punca kuasa 16, dia akan bagi 4. Okey, yang mana bukan nombor nisbah? Okay, ini perpuluhan tak berulang. So, yang ini nombor bukan nisbah. Okay, so set 2 dan set 8. Punca kuasa 2 dan punca kuasa 8 ialah set. So, kita boleh kata dia set 2, set 8. Okay, untuk 16, disebabkan jawapannya adalah integer. So, dia bukan set. So, senang je untuk kenal pasti set atau bukan set. Kalau jawapan kita perpuluhan yang berulang, maka kita kata dia bukan set. Contoh lain, kalau kita nak tengok, kita boleh tengok punca kuasa 1/9. Contohnya kalau kita tekan kalkulator, mungkin dia akan bagi, dia boleh bagi sama ada 0.333333 ataupun dia boleh juga bagi sebagai 1/3. Kedua-dua ni adalah perpuluhan yang berulang. Disebabkan dia perpuluhan berulang ataupun dia boleh jadi pecahan, maka dia bukan set. Okey, itu adalah pengenalan bagi set. Okey, kita teruskan lagi dengan macam mana kita nak tukarkan. Okey, macam mana kita nak tukarkan suatu perpuluhan berulang. Macam mana kita nak cuba tukarkan suatu perpuluhan yang berulang. Contohnya 0.676767. Kita nak tukar dia jadi pecahan. Tukarkan 0.676767 kepada pecahan termudah. Okey, kita tak boleh kata 0.676767 adalah 67/100,000 ke 1000 ke, tak boleh sebab dia berulang-ulang sehingga tak dapat ditakrif. Okey, so kita cuba. Okey, apa yang kita buat? Mula-mula kita anggap n sama dengan 0.676767. Okey, kemudian untuk step yang kedua kita darab 100. Persamaan yang pertama ni, persamaan pertama. Darab 100 jadi apa? Jadilah dia 100 n. Okey, yang ni pula kalau darab 100 jadi 67.6767. Ini jadi persamaan yang ke. Okey, sekarang persamaan yang kedua. Persamaan kedua kita nak tolak dengan persamaan yang pertama. So, 100 tolak n jadi 99 n. 67 tolak 0.6777 jadi 67. So, n kita ialah 67/99. Cuba tekan kalkulator. 67 bagi 99. Okey, memang dia akan dapat semula jawapan yang sama. Dia dah tak boleh simplify. Ini adalah pecahan termudah. Kenapa isunya, kenapa kita darab 100? Sebab kita tengok yang berulang tu pattern dia ada dua nombor. Kalau dua nombor kita kata darab 100. Kalau satu nombor kita darab 10. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Sama juga soalan dia, tukarkan kepada pecahan termudah. Kita beri 12.645.
Okey, kat sini disebabkan nombor yang berulang, kita nampak patternnya ialah 645, 645. So, kita akan darab 1000. Kita akan darab 1000. Okey, dan macam mana dengan 12 yang tak ada kaitan dengan pengulangan? So, kita akan anggap, kita akan buat macam mana? Kita akan anggap 12 tambah n. Okey, so disebabkan 12 ni kita asingkan, yang kita nak anggap hanyalah n. So, kita anggap n tadi 0.645. Okey, so kita pun nak darab berapa tadi? Kita kata kita nak darab 1000. So, dia akan jadi kat sini 1000 n sama dengan darab 645.645. Okey, so tadi ni persamaan pertama, ni persamaan kedua. Kita ambil nombor yang lebih besar, tolak nombor yang lebih kecil. Maksudnya 1000 yang tolak dengan persamaan kedua tolak persamaan pertama. Okey, so berapa? 1000 tolak n jadi 999 n. 645 tolak 0 point jadi 645.0. Okey, so kita dapat n ialah 645/999. Okey, dan kita tahu tadi, kena ingat balik pecahan kita tadi ada 12 tambah n. So, tadi kita kata ada 12 tambah n. So, 12 tambah 645/999. Kita tak perlulah tambah sebab kita tahu ni adalah pecahan bercampur. 12, 645/999. Ini adalah pecahan termudah yang dah tak boleh nak simplify. Okey, kita nak tengok sekarang hukum sert. Okey, bagi A yang lebih besar dari kosong dan B yang lebih besar dari kosong, maka ada dua hukum kat sini. Yang pertama, jika sert A darab dengan sert B, so kita boleh sekalikan rumah dia, dia sama dengan A darab B. Okey, itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, jika sert A bahagi sert B, kita boleh dudukkan sama-sama rumah dia A per B. So, nampaknya macam senang hukum. So, kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama, jika kita ada sert 2 darab dengan sert 7, dia akan jadi, okey, sert sama level dia, so kita sekalikan rumah dia 2 darab 7, so sert 14. Yang ni kita kata single sert tunggal. So, kita stop dulu. Sert 3A darab sert 5A, dia akan jadi sert 3A darab 15, darab 5A, dia akan jadi sert 15 A kuasa 2. Boleh lagi kecilkan jadi A sert 15. Okay, kenapa jadi A? Sebab, ingat balik, sebelum ni kita ada kalau A kuasa 2, punca kuasa. Okey, ni samalah juga dengan A kuasa 2. Punca kuasa 2 adalah 1/2. Seperti mana kita belajar sebelum ni. So, bila dia potong, dia tinggal A kuasa 1. Dan dia dah tak ada sert lagi kat situ. So, kita letak dia dekat luar. Okey, untuk 24 bahagi 3, kita sekalikan rumah dia 24 bahagi 3, kita dapat sert 8. Okey, ni untuk contoh yang mudah lah. Okey, cuma sekarang kita sebenarnya boleh tukarkan. Okey, kita boleh tukarkan suatu sert tu dalam bentuk yang lebih ringkas. Contohnya, kita nak tukarkan suatu sert jadi bentuk A punca kuasa B. Kita nak dalam bentuk ni. So, kita ambil contoh.
kita ada nombor 18. Set 18. Kalau ikut kita mungkin kita akan stop. Atau kita boleh lagi pemudahkan. Okey, so sebenarnya kita boleh lagi pemudahkan dengan mencari sifir yang ada untuk nombor 18. 18 ni ada banyak sifir. Contohnya ada 9 darab 2, ada 6 darab 3, ada 18 darab 1. Yang mana ada perfect square, kuasa 2 sempurna. Adakah nombor 6, nombor 3, nombor 2, nombor 9, nombor 18, nombor 1? So jawapannya nombor 9. Sebab 9 adalah 3 kuasa 2. Kalau 6 tak ada. Tak ada nombor yang kuasa 2. 18 pun tak ada nombor kuasa 2. So kita berminat untuk ambil. Okey, kita tengok sini. Caranya ialah kita pun pilih. Dia adalah 9 darab 2. Dan kita tahu tadi, dia boleh pecahkan jadi 9 darab 2 macam ni. Dan punca kuasa 9 adalah 3 darab set 2. So kita boleh tulis dia dalam bentuk 3 set 2. 3 ni bukan punca kuasa tapi dia adalah satu nombor. So kat sini dia dah jadi dalam bentuk A punca kuasa. Okey, cuba kita tengok lagi beberapa contoh. Contoh yang pertama. Tengok contoh lain. Contoh yang kedua. Okey, apa nombor yang kita nak? Katakan kita nak cari nombor 48. Set 48. Okey, so kita boleh fikirkan apa nombor 48 yang ada sifirnya. Ada 12 darab 4. Ada berapa lagi? 24 darab 2. Okey, ada lagi 48 dan 1 kita tak pilih lah. Okey, mana ada perfect square? Yang ada perfect square kat sini kita nampak nombor 4. Sebab 4 ni ada 2 kuasa 2. So kita berminat untuk pilih 12 darab 4. Duduk dalam rumah ni. So kita akan buat. Kita bolehlah asingkan dia ataupun kita boleh terus beri jawapan. Okey, dia akan jadi set 12 darab set darab dengan 2. So kat sini nanti jawapan dia. Okey, kita akan dapat 2 set 12. Adakah ni adalah bentuk yang paling ringkas? So kita fikirkan 12 ni actually ada 4 darab 3. Okey. So sepatutnya dari tadi kita ada satu lagi cabang iaitu 16 darab 3. Yang mungkin kita tak terfikir dengan sifir 16. So katakan kita dah buat dengan secara yang pertama tadi. Kita dah dapat 2 set 12. So kita fikirkan semula. Okey, 12 ni pun masih ada lagi nombor 4. So dia sepatutnya boleh lagi dipermudahkan dengan 4 darab 3. So dia akan jadi 2 darab 2 darab set 3 samalah juga dengan 4 set 3. So ni adalah jawapan yang paling ringkas. Tapi kalau kita memang dari awal dah nampak yang 16 darab 3 ni boleh jadi 48. So apa kata kita terus buat 48 dengan kita buat semula contoh yang kalau kita dah tahu tadi katakan kita memang dah tahu okey 48 ni boleh dapat set 16 darab 3. So 16 darab 3 kita asingkan dia 16 darab 3. So 16 akan jadi 4 set 3. Okey, ini lebih ringkas. Tapi sekiranya kita tak dapat nak hafal sifir tersebut, kita boleh ambil sikit-sikit lah. Kita cuba tengok contoh yang terakhir untuk ni. Okey, kita ambil 27 set 27. Okey, kita tahu dia ada sifir berapa. Nampak agak senang iaitu 3 darab 9. Dah tak ada sifir lain.
So kita boleh pilih set 3 darab 9, set 3 darab set 9, set 3 darab 3. So jawapan dia akan jadi 3 set 3. Cara tulis dia 3 mesti kat depan, set mesti di belakang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini cikgu nak ajar berkaitan dengan set. Dan hari ini yang spesialnya kita akan belajar tentang set konjugat. Kalau ada fungsi dan fungsi songsang, so set pun dia ada set konjugat yang mana dia macam songsang lah. Maksudnya kalau awak ada X tambah 3, awak akan jadikan dia X tolak 3. Awak negatifkan simbol dia sahaja. Okey, dan dia melibatkan set, so kita akan ada set lah kat situ nanti. Okey, so apa yang kita nak buat sekarang, kita nak tengok macam mana kita nak kena pasti set konjugat bagi suatu nombor bukan nisbah. Okey, so nombor 1. Kalau awak diberi satu set tunggal, maka awak punya set konjugat juga ialah punca kuasa 5 ataupun set 5. Okey, kalau awak diberi set yang ada satu operasi tambah atau tolak, maka set konjugat awak nanti ialah set 5 tolak 3. Apa yang beza kat situ? Kita hanya tukarkan simbol tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. Okey, tengok pula contoh yang ketiga. Katakan set awak tadi diberi dalam bentuk yang agak panjang. Okey, cikgu padam ini. Okey, contohnya kita bagi tolak pula. Okey, so maka kita punya set konjugat akan jadi 2 set 3 tambah 4 set 5. Okey, simple je kan? Okey, so sekarang kita akan tengok soalan. Soalan kita ambil daripada buku teks. Contohnya cikgu ambil self practice ni. Kita ambil soalan B. Soalan B 7 set 2. Okey. Kita ambil latihan sikit. Okey, contohnya nombor 1 kita ambil 7 set 2. Awak nak cuba permudahkan dia. Yang mana set awak ni bukan nombor nisbah. So kita akan tukar dia jadi 7 per set 2. Apa yang kita kena tambah? Darab dengan, kalau set 2 tadi darab dengan benda yang sama lah. Kalau kita buat macam ni salah sebab sini sekarang awak dah ubah sifat soalan tu. Soalan tadi 7 per set 2. So kalau kita tambah tu, okey macam ni betul. Sebab apa? Sebab awak kena tahu kalau 3 per 3 awak dapat 1. Kalau X per X awak pun dapat 1. So macam mana kalau set 2 per set 2, awak tetap akan dapat 1. So bermaksud ini ibaratnya awak darab 1. Awak darab 1 tidak ubah apa-apa sifat pada 7 per set 2. Itu yang pertama. Tapi dah siap ke belum? Confirm lah belum. Siap. Okey, so apa buat? Awak dah belajar sebelum ni. Apa hasil darab 7 dengan set 2? Apa hasil darab set 2 darab set 2? Okay, apa? Awak dah belajar sebelum ni. Kalau punca kuasa X didarabkan dengan punca kuasa X, bermaksud punca kuasa X kuasa 2 bermaksud X. So kita tahu yang bawah akan jadi 2. Okay,
Macam mana dengan yang atas? Okay, yang atas akan jadi 7 square root, 7 set 2. So, ini adalah jawapan akhir. Okay, so kat sini 7 per set 2 adalah sama dengan 7 set 2 per 2. Faham setakat tu? Okay, sekarang kita tengok contoh yang kedua. Okay, kita tengok sini soalan dia. Set konjugat untuk soalan ni ialah 5 tambah set 5. Okay, so kita akan darab 5 tambah set 5 dengan 5 tambah set 5, yang mana nilainya sebenarnya 1. Okay, so apa kita buat? Kita letakkan dia bracket. So, awak kena darab masuk 3 darab 5, 15. 3 darab set 5 tambah 3 darab set 5. Yang bawah pula set 2 darab 5. So, tambah 5 set 2. Tambah lagi dengan set 2 darab set 5. Kita dah belajar dia akan jadi set 10. Okey, macam mana dengan 5 tolak 5 darab 5 tolak 5 darab dengan 5 tambah 5. Kita guna A square tolak B square. Dia adalah A tolak B, A tambah B. Okey. So, kita dapat kat sini jawapannya akan jadi 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 tolak square root 5 pun kena kuasa 2. Okey. So, dekat sini kita akan teruskan lagi dengan kira-kira. Okey. Bila kita kira, kita akan dapat 15 cari partner tak ada. So, kekal sebagai 15. Tambah dengan 3 set 5. Tambah dengan 5 set 2. Tambah dengan set 10. Berkat dengan 25 tolak 5. Okay, sebelum selesai lah sebab bawah tu penyebut dia masih boleh dipermudahkan. Okay, so kita dapat jawapan akhir nanti 15 tambah 3 set 5 tambah 5 set 2 tambah set 10 per 2. Okey, untuk soalan penyelesaian masalah. Okey, mula-mula awak tengok soalan ni, kita pindahkan dulu set 2x tolak 1 ke sebelah kanan. So, dia akan jadi 2 tolak set 2x tolak 1. Allah. Okey, sebelah kiri kekal. Okey, selepas tu nak buat apa? Kita akan kuasa 2 kan ke semua ni. Buat kuasa 2. Hilangkan set sebelah kiri. So, punca kuasa 2 dengan kuasa 2 akan mati. Tinggal 2x tambah 1. Tapi yang sebelah kanan kena buat 2 kali. Okay. Panjang sikit. Okay, so awak tahulah kalau 2 kali bermaksud awak kena kembangkan. Okay, so kita tulis dulu jawapan sebelah kiri. 2x tambah 1 sama dengan 2 darab 2, 4. 2 darab negatif. Negatif 2 punca kuasa 2. Yang bawah pula yang ni. Awak akan dapat tolak sama je.
Okay, dan kita sambung lagi. Okay, tolak-tolak jadi tambah 2 darab. Okay, punca kuasa darab punca kuasa habis tinggal 2x tolak 1. Okay, so, boleh selesaikan yang mana dulu? Yang mana boleh cancel, awak cancelkan dulu. Contohnya 2x kan 2x mati. Okay, dah tak ada. So, 1 sama dengan 4. Ini akan jadi tolak 4. Punca kuasa 2x tolak 1. Jadi 4 dengan 1 akan jadi 3. Dan kalau pindahkan ni ke sini, 3 tolak 1 akan jadi 3 tolak 1 akan jadi 2. So, sini akan jadi 0. Apa kita buat? Kita pindahkan negatif 4. Awak akan pindahkan yang ni ke sebelah kiri. Dia akan jadi positif 4 set 2x tolak 1 sama dengan 2. Pindahkan pula 4 ni, dia akan jadi 2 per 4 set 2x tolak 1. Okay, 2 per 4 ni adalah potong jadi 1 per 2. Macam mana nak potong set? Kat sini akan jadi kuasa 2. So, awak akan tulis mula 2x tolak 1 akan jadi 1 per 2 kuasa 2. Okay, sambung lagi, dia akan jadi 2x tolak 1 sama dengan 1 per 4. So, dah boleh selesai lah. 1 per 4 tambah 1 akan jadi berapa? 5 per 4. Dan last sekali awak akan dapat x sama dengan 5 per 8. Ini maksudnya kita dah siap. Okey, kita sambung kepada tajuk seterusnya iaitu logaritma. Kalau kita perhatikan pattern ni, katakan awak ada 2 kuasa 3 dapat berapa? Tahu jawapan dia. Kalau 1000 ialah 10 kuasa 3. Kita tahu jawapannya. Contoh kalau saya cikgu padam dekat 3 ni huruf X, dan awak tahu tak X tu berapa? Kita tahu sebab awak tahu 8 adalah 2 kuasa 3. Dan automatik X awak ialah 3. Okay, sama juga dengan 1000. 1000 ni kalau kita padam kat sini, kalau tak ada huruf X, awak boleh tahu tak X tu berapa? Boleh, kan? Jadi 10 kuasa 3. So, X kita 3. Macam mana kalau cikgu tulis soalan baru, 2 kuasa X dapat 5. Kita tak berapa X tu? Sudah tak boleh teka dan kemungkinan 2 kuasa 2 point something. Okay, so apa kita buat? Kat sinilah datangnya hukum log. Okay. Hukum log dia menyatakan bahawa log A N sama dengan X. Okay. Log perhatikan log A N sama dengan X ni dia sama je dengan A kuasa kan? Dan ini kita panggil dia sebagai anti-log. Nanti dia dalam bentuk log.
Okay, sekarang kita cuba kenal dulu of A ni apa. A adalah asas, base. Okay, X ni nanti adalah X. Okay, so samalah macam ni. Ni adalah base, ni adalah index. Okay, so bermaksud kita boleh tukarkan log kepada bentuk log, boleh tukar kepada bentuk index boleh tukar kepada bentuk log. Ini kita panggil bentuk log. Manakala ni kita kata bentuk index. Tengok balik apa tadi yang kita bincangkan, iaitu log AN sama dengan X. Log asas A, di mana asas mestilah lebih besar dari kosong dan dia tidak boleh sama dengan nombor 1. N pula mestilah bernilai positif. Kalau kita ambil kat sini, kita ada 10 kuasa 2 sama dengan 100. Betul, 10 kuasa 2 memang 100. Kita nak tukar dia jadi bentuk log. Akan jadi log asas 10 bagi nombor 100 ialah 2. Cuba nak uji bentuk log ni. Kerana 100 kita tukar semula jadi 10 kuasa 2. Log 10 kuasa 2 sama dengan 2. Kita dapati indeks 2 tu sama dengan jawapan. Okey, 2 tu kita bawa dia pergi ke depan jadi 2 besar. Dan tinggal 2 log 10. 10 sama dengan 2. Dan kita katakan kat situ yang digariskan tu sama, nilainya 1. 2 darab 1 sama dengan 2. Untuk konsep yang pertama, kalau A kuasa kosong 1, maka log A 1 ialah kosong. Okay, kalau A kuasa 1 sama dengan A, maka log A ialah 1. So kat situ kita dapat kesimpulan bahawa sebarang log dengan asas apa-apa sahaja bagi nombor 1 ialah kosong. Manakala jika log asas sama dengan nombor, maka jawapan awak ialah 1. Okay, jika log 10n sama dengan X, maka anti-log X ialah N. So anti-log ni kita pakai untuk log asas 10. Okay. Dan kita boleh juga tulis log 10 dengan LG sahaja. Hanya khas untuk log 10. Okay, sekarang kita akan tengok macam mana nak tukarkan bentuk indeks ke bentuk logaritma. Yang pertama sekali kita tengok soalan 5 kuasa 2 sama dengan 25. So bentuk log ialah log 5, log asas 5 bagi nombor 25 sama dengan 2. Okey, kalau 4 kuasa negatif 2 sama dengan 1/16, maka log asas 4 bagi 1/16 sama dengan negatif 2. Dan seterusnya, jika 15 kuasa X sama dengan Y, maka log asas 15 bagi Y ialah X. Okey, dan kita tengok yang terakhir iaitu tukar bentuk log kepada bentuk indeks. Kalau diberi log asas 4 bagi nombor 16 sama dengan 2, maka 4 kuasa 2 sama dengan 16. Okay, dan kalau log asas 3 81 sama dengan X, maka 3 kuasa X sama dengan 81. Okay, so hari ni kita akan tengok hukum logaritma, law of log. Mana jika awak diberi X sama dengan A kuasa P dan Y bersamaan A kuasa Q. Tengok kat sini, A kuasa P, A kuasa Q asas sama, indeks tak sama. Okay, cuba kita tukar dulu A kuasa yang X sama dengan A kuasa P. Tukar ke bentuk log, dia akan jadi log asas A bagi huruf X ialah P. Sama juga dengan Y. Y sama dengan A kuasa Q. Kita tukar dia jadi log, dia akan jadi log A bagi Y ialah Q. Okay, then kita cuba ambil pendekatan darabkan X dengan Y. Okay, kita ambil balik daripada sini.
So benda ni darabkan, dia akan jadi A kuasa P darab A kuasa Q, iaitu A kuasa P tambah Q. Okay. Kat sini kita tulis dulu XY. Okay, sekarang kita pun tukarkan benda ni ke bentuk log. Kita tukar, kita akan dapati dia akan jadi log asas A. Ni asas A bagi XY ialah P tambah Q. Kita ambil semula kita punya definisi X dengan Y tadi. Okey. Tadi kita kata kalau P nama dia log AX. Kalau P nama dia log AX. Kalau Q nama dia tadi log AY. So nama sebelah kiri dia ialah log AXY bersamaan dengan log A tambah log AY. Okey, ni adalah hukum yang pertama, hukum darab. Untuk dapatkan hukum kedua, kita perhatikan balik tadi kita ambil darab, sekarang kita ambil X bahagi Y. So A kuasa P bahagi dengan A kuasa Q. Ikut hukum indeks dia akan jadi A kuasa P tolak Q. Dan ni masih X per Y. Okey, sekarang kita dah ada dalam bentuk indeks, kita boleh tukarkan dia jadi log. Log kat sini log asas A bagi X per Y ialah P tolak Q. Okey. Dan kita gantikan balik P tolak Q tadi. Kita tahu P tadi ialah log A X dan Q tadi adalah log A Y. Bermaksud hukum ni terbit untuk bahagi. So jika log A X bahagi Y, kita boleh pecahkan dia jadi log AX tolak. Kalau bahagi akan jadi tolak. Itu adalah hukum yang kedua. Okey, tengok hukum yang ketiga iaitu X kuasa N. Kita ambil X saja atau Y saja. So untuk kes ni cikgu ambil X. So X kuasa N bersamaan dengan, refer balik maklumat diberi tadi, ni X awak. So gantikan dengan huruf A kuasa P. Dan N tu memang ada dalam soalan. Okay, so kat sini cuba kita tukar dia jadi log. Akan jadi log A bagi X kuasa N ialah P N. Sekarang kita ambil asas A. Okay, ni kita ambil A sebagai asas, bukan X. Kita ambil A. Okay, so dekat sini kita gantikan balik P yang ada daripada log yang kita dah tukar tadi. P ialah log A X. Kat bracket N salin. Dan sebelah kiri masih sama log A. Jadi dengan hukum ni akan jadi jika log A kuasa X jika log asas A X kuasa N, maka N ni boleh duduk kat depan, dia bersamaan dengan N log A. Maksudnya kita boleh ambil N ni, pindahkan dia ke depan. So kat sini awak ada 3 hukum yang berbeza. Pertama tadi cikgu ulang, dia adalah hukum darab, iaitu kita ulang. Yang pertama tadi hukum darab, jika log A X darab Y, maka kita boleh pecahkan dia jadi log A X tambah log A Y.
Okey, hukum yang kedua, jika kita ada log A X bahagi Y, kita boleh pecahkan dia jadi log A X tolak log A Y. Dan hukum yang ketiga, jika kita ada indeks log A X kuasa N, kita boleh pergikan ke depan indeks tu jadi besar N log A. Okey, kita lihat beberapa contoh penyelesaian masalah melibatkan log. Okey, kita lihat beberapa contoh penyelesaian masalah melibatkan log. Seperti soalan yang pertama, jika kita diberi okey, diberi log 5, dua-dua tu adalah log 5. So kita mula-mula kita keluarkan nombor yang terlibat seperti nombor 5, nombor 4, nombor 15. Okay, mana datangnya 5, 4 dan 15 tu? Datang daripada sini. 5, 15, 5, 4. So kita ambil yang ada kaitan saja. 5, 4 dan 15. Okey, dengan menggunakan maklumat yang sedia ada, kita nak dapatkan soalan A. Dia nak log 5, 60. Okey, so kita plan dulu nombor 60 ni ada sifir apa? Contoh sifir 10 darab 6. 10 dengan 6 tak ada dekat sini. So kita tak nak. Apa lagi sifir yang ada? 12 darab 5. Okay, 12 dengan 5 pun tak ada dekat sini. Ada 5 tapi 12 tak ada. So kita tak nak. Okay, kena cari lagi. 15 darab 4 pun 60. Okey, so 15 ada, 4 pun ada. So kita berminat dengan sifir 15 darab 4. So kita pun tukar sini log 5, 60 ialah log 15 darab 4. Okay, kita dah belajar hukum darab. Kita pecahkan jadi tambah. Kalau tambah kita kena tulis log kedua kali. Okey, so kita pun dapatlah jawapannya. Jika log 15 ialah, kita ambil balik soalan tadi, 1.6826. Log 54 ialah 0.8614. Bila kita tambahkan, dia akan jadi 2.544. Betul kepada 4 angka bererti. Ambil soalan B. Dia minta kita cari log 5, 12. Okey, so kita cuba senaraikan 12 ada sifir berapa. Contoh 4 darab 3. Ada 6 darab 2. Dan nombor yang kita ada tadi 5, 4 dan 15. Okey, so tak ada di sini nombor-nombor yang kita nak tu. So apa kita buat? Kita cari sifir bahagi. So bila sifir bahagi kita dapat 60 bahagi dengan 5 dapat 12. Okey, so kita pun tulis kat sini log 5, 60 bahagi dengan 5. 60 ni tadi dekat soalan A tadi. Kita ambil jawapan daripada soalan A. Okey, so log 5, 60 tolak log 5. Okay, log 5, 60 tadi jawapan A adalah 2.544 tolak log 55 jadi 1. Ini kita ingat balik, kalau log asal sama dengan nombor, jawapannya 1. Okey, so kita dapat berapa? Sebab kita tolak, kita dapat 1.544. Ini adalah jawapan akhir dia. Okey, dan kita tengok pula soalan C. Dia minta log 5/100. Okey, soalan C. Log 5/100. Okay, dengan cara yang sama, kita keluarkan 100, apa sifir yang ada. Contoh 10 kuasa 2. 10 darab 4.
4. 50 darab 2. Okey, yang mana ada kaitan dengan nombor 5, 4 dan 15. So, ni nampak ada 4. 25 ni kita nampak ada 5 kuasa 2. Okay, so kita pilih yang ini. So, kita pun tulis kat sini. Log 5, 25 darab 4. So, pecahkan dia. Log 5, 25 tambah log 5, 4. Dan kita boleh lagi kembangkan di sini jadi log 5, 5 kuasa 2 tambah log 5, 4. 2 boleh pergi ke depan jadi 2 log 5, 5 tambah log 5, 4. Okay, so 2 log 5 adalah 2 tambah log 5, 4 tadi adalah 0.8 614. So, jawapan akhir kita 2.861 4. Ataupun kalau kita nak 4 angka berarti kita boleh round off. Jadilah 2.861. Untuk contoh yang kedua, katakan kita diberi log 5750 tolak log 56 dan kita tak boleh guna kalkulator sebab kalkulator log 10. So, apa kita buat? Dia kata tanpa guna kalkulator. So, kita ambil yang pertama, kita guna hukum tolak jadi bahagi sebab asas sama, asas 5. Okay, so, 750 dibahagi dengan 6 dapat 125. Okay, biasanya dia akan bagi nombor kat sini ada sifir 5 lah. Sebab kat sini asas 5. Biasa kat sini pun mesti ada sifir 5. Untuk kes ni dia adalah 5 kuasa 3. So, kita tulis semula log 5 kuasa 3. Okay, kat sini tak ada sama dengan. So, simplify. So, apa kita dapat? 3 ni boleh bawa ke depan jadi 3. Log 5 bersamaan dengan 1. So, 3 darab 1, 3. Okay, ini adalah jawapan untuk soalan A. Okay, so tengok soalan B. Soalan B panjang sikit tapi dia still ada tambah dan tolak. Okay, kat sini mula-mula kita buat. Kita tengok asas semua sama. Asas 3 semua sama. So, kita cuba pemudahkan yang tambah 2 ni. Okay, tambah 2 log 36 tolak log 96 per 9. Okey, mula-mula kita tahu 2 ni sepatutnya duduk bahagian atas. Jadi 6 kuasa 2. Okey, so sekarang semua dah okey, baru kita masukkan dia dalam bracket. Kat sini dia bersamaan dengan yang tambah akan bertukar jadi darab. Okey, 6 kuasa 2 tadi 36. Okey, yang tolak ni, yang tolak akan jadi bahagi. So, bahagi 96 per 9. Ambil kalkulator dan terus kira. Dia akan dapat log 3, 27. Seperti tadi, nombor 27 ni mesti datang dengan sifir 3. So, 3 kuasa 2, 9. 3 kuasa 3, 27. So, kita tukarkan 27 jadi 3 kuasa 3. Okay, dan kita tahu 3 ni boleh pergi ke depan jadi 3 besar. So, ada 3 log 3, 3. Maka jawapan dia 3 darab 1 sama dengan 3. Okey, itu untuk contoh yang kedua. Kita ada satu lagi contoh yang ketiga iaitu sekiranya kita diberi dalam bentuk unknown, contoh P sama dengan log asas B 2, Q log asas B 3, R log asas B 5. So, kita dapati semua log dia sama iaitu log B. So, apa kita
buat soalan yang pertama, dia minta log B 6. Sedangkan kat sini tak ada nombor 6. Yang kita ada hanyalah nombor 2, nombor 3 dan B. Okay, so kita guna 2, 3 dan B untuk dapatkan 6. Okay. So sekarang kita akan guna sifir 2 darab 3. Ni kita akan pakai 2 darab 3. So kita pecahkan macam tadi juga. Ni kita pecah log B bracket 2 darab 3. Guna hukum log A2 tambah log B3. So dengan menggunakan diberi, kalau nampak je log B2 bagi nama B. Nampak je log B3 kita bagi nama Q. So kita dah berjaya tulis dalam sebutan P dan Q. Okey, itu soalan A. Kita tengok soalan B pula. Okay, soalan B dia nak log B45. So kita nak guna sifir apa? Apa sifir yang ada untuk 45? Kalau siapa yang hafal, biasanya dia akan kata 15 darab 3, 9 darab 5. Okay, so yang nampak lebih ada kaitan ialah 9 darab 5. Okay, 9 darab 5 boleh sebab kita juga ada nombor yang diberi tadi selain pada 2, 3, B ada juga nombor 5. Kat mana cikgu dapat ni? Kita tengok bahagian log saja. Nombor-nombor yang ada B2, B3, B5. So 9 ni datang daripada 3 kuasa 2. Okay, so kita boleh guna 3, kita boleh guna 5. Okay, so kita pun plan kat sini kita nak guna 9 darab 5. So kita pecahkan dia jadi log B9 tambah log B5. Okay, kita pecahkan lagi ikut hukum log B3 kuasa 2 tambah log B5. So 2 boleh pergi ke depan jadi 2 log B3 tambah log B5. So jadilah, kita tahu tadi kalau nampak je log B3, kita bagi nama Q. Tapi ada 2 kat depan, so 2Q. Tambah nampak je log B5, kita bagi nama dia R. Ikut maklumat yang soalan bagi. Okay. So kita tengok pula soalan C. Soalan C dia kata log B 0.2222. Log B 0.2222. Okey, yang ni kita kena ingat balik. Sebelum ni kita ada perpuluhan jadi semula. Kalau macam ni kita kena buat seperti mana yang kita buat sebelum ni, dia akan jadi 2/9. Kalau dia tukar jadi pecahan, dia akan jadi 2/9. So kita boleh letak log kat tepi ni. So log B 2/9 sama dengan log B2 tolak log B9. Dan kita tahu tadi log B9 boleh tukar jadi log B3. Okay, so kat sini kita teruskan. Nanti dia akan dapat log B2 tolak log B3 kuasa 2. So dapatlah log B2 tolak 3 log B3. So log B2 adalah P. Manakala 3 log B3 adalah 3. Sorry, bukan 3 kat sini. Patutnya 2. Okay, ialah 2Q. Okay. Dan soalan yang terakhir ialah log B. Yang
Akhir soalan dia ialah nombor yang D. Dia nak cari log B 5/3/2. Okey. So, apa kita buat? Kita akan pecahkan satu-satu dulu. Ini akan jadi log B 5 darab. So, dia akan jadi tambah log B se-3 bahagi akan jadi tolak log B 2. Okey. Bahagian ni ada masalah sebab dia punca kuasa. So, kita cuba imbas balik apa maksud punca kuasa X. Sama dengan X kuasa 1/2. Okey. Indeks pecahan akan jadi punca kuasa. Begitu juga sebaliknya. Okey, so kita akan tukar dulu. Kita tukar log B 3 kuasa 1/2. Tolak log B 2. Okey, so bila kita dapat log B 5, tadi sebelum tu kita cuba bawa indeks ni pergi depan, dia akan jadi besar setengah. So sini, so kita akan dapat log B 5 tambah 1/2 log B 3 tolak log B 2. Okay, dan jawapan akhir dia, okay, kalau kita nampak je log 5 tadi, log B 5, kita akan kata dia adalah huruf R. Okay, tambah 1/2 log B 3 adalah Q. Dan tolak, kalau kita nampak log B 2 kita bagi nama B. Okay, so ni adalah jawapan akhir. Penukaran asas. Okay. So, katakan kita ada log A, B, kita nak tukarkan dia kepada log C. So, syarat dia mesti log C per log C. So, atas ni kita letak huruf B yang besar ni dulu, yang bawah baru kita letak huruf A. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, kenapa kita nak tukar asas? Okey, kita tukar asas sebab kemungkinan kita tak boleh selesaikan dengan asas yang sedia ada. So, biasanya asas 10 dan E boleh guna kalkulator. Okey, tapi tak semestinya kita akan pakai semua asas 10 dan asas E ini eksponen. Okey, kemungkinan kita akan pakai asas mengikut kesesuaian soalan. Okey, contoh kita ada satu soalan. Katakan dia bagi log 34. Okey, so kita tak boleh selesaikan dengan asas lain melainkan asas 10 atau eksponen. Katakan kita ambil log 10. So kita bercadang dengan log 10. So dua-dua atas bawah mesti log 10. Atas kita tulis 4, bawah kita tulis 30. So ambil kalkulator, tekan log 10 4 ataupun log 4 bahagi log 30. Kita akan dapat jawapan dia 0.4075 seterusnya. So kita round off jadi 408 jika kita nak beri 3 tempat perpuluhan decimal place. Kalau kita berminat nak guna log 34, kita nak guna eksponen, kita boleh tulis log E per log E. Okay, log E per log E ni, so kat sini kita letak 4, sini kita letak 30. Okay, so kita punya nota tepi kalau log 10 sama dengan 1. So untuk sini kita kata log E sama dengan 1. Dan log E ni kita boleh tukar nama dia dengan ln. Okey. So katakan kita nak tulis dalam bentuk ln, kita akan tulis ln 4 per ln 30. Ln kita baca dengan ln. Okey, so kita ambil kalkulator.
tak ada perkataan non, kita tekan log E. So log E 4 bahagi log E 30 dapat sama jawapan dia 0.408. Okay. So untuk soalan lain yang melibatkan penukaran asas, katakan kita ada log 25x. So kita nak tahu dia berapa dalam sebutan P. So dia akan diberi. Biasa soalan macam ni dia akan beri satu log yang akan sama dengan P. Okay, dengan menggunakan maklumat sedia ada. Okay, so kita boleh cari log 25x dengan menukar asas. Asas yang kita minat kat sini adalah asas 5. Asas 5 sebab diberi asas 5. Okay, so log 5x per log 5, 25. So, kena tahu sini mesti 5 kuasa 2. Okay. So, kita pun simplify kat sini. Log 5x per log 5 kuasa 2. So, kita akan dapat P per 2.